Okey, yang disebutkan sebagai sabar itu adalah meninggalkan pengaduan kepada Allah, meninggalkan pengaduan kepada manusia tetapi mengkhususkan pengaduan kita itu hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas kesakitan ujian yang kita hadapi. Okey. Dr. Farid Ravi, apa yang menariknya? Perkataan yang membentuk sad, ba, ra di dalam Al-Quran ini disebut sebanyak 103 kali. Dan perkataan paling banyak datang dalam bentuk sirah fi'lul amri. Okey, sebanyak 29 kali. Okey. Jadi sebagai mukaddimah, Ustaz Farid, seperti yang saya sebutkan tadi, kenapa dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebutkan perkataan sabar ni dalam bentuk perintah kepada manusia, dan bagaimana untuk kita mengaplikasikan apa yang kita belajar dari sudut bahasa ini untuk kita bawa ke dalam tempoh yang kita sedang alami sekarang. Silakan. Baik. Terima kasih kepada Dr. Azrul yang telah memulakan bicara dengan melihat takrif-takrif yang telah diberi oleh para sarjana Islam. Sangat penting untuk kita tahu dia punya takrif untuk kita meletakkan batasan dalam kita memahami sesuatu kalimat yang digunakan dalam Al-Quran. So itu usaha yang paling penting. Satu. Yang keduanya, bila Allah Subhanahu Wa Taala gunakan uslub sebanyak 103 kali Allah Ta'ala sebut lafaz sabar dengan pelbagai uslub, dan fi'il amar ada dalam 23 tadi. 20 berapa? 29 kali Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Jadi ini memperlihatkan bahawa sabar ini sesuatu perkara yang sangat besar. Semalam saya mengajak sahabat-sahabat dalam Facebook untuk kita tadabbur suratul Asr. Suratul Al-Asr. Dalam kita mentadabbur suratul Asr, Allah Subhanahu Wa Taala di hujung surah tu Allah Taala letakkan watawassaw bis sabr. Kita lihat illal ladzina amanu wa amilus salihat illal ladzina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. So ada tiga elemen yang Allah Subhanahu Wa Taala perlihatkan bagaimana seorang manusia yang tidak dikira rugi, dikeluarkan daripada kategori orang rugi adalah orang yang beriman, orang yang beramal soleh, orang yang berpesan-pesan dengan kebenaran, orang yang berpesan-pesan dengan kesabaran. So lafaz sabar itu datang last kali. Saya bila baca dalam ilmu ma'ani, dalam cabang dalam ilmu balaghah, dia bincangkan kenapa sabar datang last kali. Sabar datanglah sekali kerana ketiga-tiga perkara di hadapan itu perlukan kepada sabar. Cuba lihat, illal ladzina amanu. Iman itu perlukan kepada sabar. Betul. Amal soleh perlukan kepada sabar. Betul. Berpesan-pesan dengan kebenaran lagi perlukan kepada sabar. Betul. Kan? Bukan senang nak ajak orang kepada jalan yang betul. Jadi ketiga-tiga perkara ini dia punya tempat nak letak itu adalah sabar. So, iman perlukan sabar, amal soleh perlukan sabar, berdakwah perlukan sabar. Jadi ketiga-tiga itu perlukan sabar. Jadi Allah datangkan sabar itu, walaupun datang yang terakhir itu bukan bermaksud diberi perhatian terakhir. Walaupun dia duduk terakhir, tetapi itulah yang paling penting bagi tiga elemen tadi. Sama juga macam contoh, kita selalu bincang tunkahul mar'ah li arba'ah. Seorang wanita itu Nabi SAW sebut dinikahi kerana empat perkara kan? Li jamaliha, walimaliha, walinasabiha. Betul kan? Kerana cantik dia, kerana kebangsawanan dia, dan juga kerana hartawan dia. Betul kan? Last kali Nabi SAW sebut fadfar bidzati taribat siadah. Jadi apapun berpeganglah dengan yang ada agama, nescaya dia lebih selamat. Itu bukan bermaksud agama itu diberi perhatian terakhir. Sama juga dalam suratul Asr. Saya setuju dengan apa yang disebut oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala alaih. Dia kata, lau tadabbartum suratul asri haqqa tadabburi la wasi'atkum. Kalau kamu tadabbur suratul Asr, nescaya dia akan mencukupkan untuk kamu. Ada kata-kata yang lain yang dinisbahkan kepada Imam Syafi'i. Sekiranya Quran ini turun suratul Asr saja, daripada 114 surah sekarang ni, satu surah aja turun, suratul Asr,
nescaya ia sudah memadai. Sampai begitu lagi ulama melihat elemen yang ada dalam suratul Asr. Jadi dalam kita mendepani COVID-19 ini, perlu tak kepada kesabaran? Perlu kepada kesabaran. Kesabaran macam mana? Saya, Dr. Azrul, kita semua dalam dunia akademik, betul kan? Dalam masa yang sama, saya juga terlibat dengan NGO. Saya juga terlibat dengan kerja-kerja dakwah. So, semua itu terpaksa saya tangguhkan. Bukan satu yang mudah untuk menahan diri duduk di rumah. Orang yang seaktif macam kita ni. Bukan mudah duduk di rumah. Itu saya. Boleh bayangkan tak anak-anak? Budak-budak yang keluar, main di taman, pergi sekolah, jumpa kawan. So, bukan senang. Dan juga kawan-kawan yang ini, macam saya, macam Dr. Azrul, kita ni walaupun tak kerja, dari satu sudut, emolumen kita, pendapatan bulanan kita sudah terjamin. Bagaimana pula keadaan masyarakat di luar sana yang hidup mereka, kerja, bak kata orang tua-tua, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Kalau satu bulan, 20-41 hari mereka tidak kais, maka terputuslah punca rezeki mereka. Betul kan? Betul. So, di kala ini, mereka mesti melihat bahawa ada satu benda yang Allah Subhanahu Wa Taala datangkan untuk memeriksa ataupun untuk menguji kesabaran seseorang. Kita sudah beriman, kita dah beramal soleh. Jadi sekarang kita nak tengok tahap kesabaran. Dalam Quran, kalau kita baca keseluruhan Quran, tak ada satu amalan pun yang Allah Subhanahu Wa Taala kata engkau buat dapat syurga melainkan sabar. Ya. Wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Balasan bagi mereka adalah sebab apa? Balasan bagi mereka yang Allah Ta'ala bagi syurga dan pakaian-pakaian sutera kerana Tuhan begitu pantas membalas orang yang ada sifat sabar. Kalau kita lihat hari ni kita hidup dalam keadaan susah, tertekan dengan COVID dan sebagainya, kita harus melihat ada umat-umat yang sebelum-sebelum ini mereka hidup dalam keadaan lebih dahsyat, lebih teruk. Lebih teruk. Kan, kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Ad, Thamud, mereka pun pernah didatangi ujian-ujian yang besar. Apatah lagi kalau kita lihat kepada para Nabi dan Rasul, fasbiru kama sabara ulul azmi minar rusul. Allah Ta'ala kata, sabarlah kalian seperti mana bersabarnya ulul azmi minar rusul. Jadi bagi saya, Dr. Azrul, ini adalah tempoh untuk menguji kesabaran kita. So sabar ni Tuhan uji kan, saya rasa begini. Sabar ni Tuhan uji dalam susah dan senang. Okey. Betul. Dalam susah pun kita diuji sabar, dalam senang pun kita diuji sabar. Sekarang kita teruji dengan kesabaran. Betul kan? So diuji dengan kesabaran. So berapa ramai yang boleh sabar? Berapa ramai yang melatah? Saya rasa tak ramai yang melatah. Tadi ni saja nak share dengan sahabat-sahabat yang sedang ikuti kuliah kita secara live di IG ni. Tadi sempat saya, sebab saya dalam jawatankuasa agihan zakat dan saya juga ahli majlis agama Islam Selangor. So hari ni saya turun sendiri, semalam dan hari ni saya turun. Saya request untuk turun nak lihat bagaimana pengagihan, bagaimana pusat-pusat agihan ini beroperasi. Saya pergi tengok sendiri. Pastinya saya gunakan, saya terima nasihat dan saya buat persiapan ikut hygiene yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan lah. Pakai mask, ada sanitizer, so kawasan kita jarak semua kita jaga. So dah bagi semua tu, saya balik. Dalam perjalanan pergi dan balik ni, masa balik dekat highway Sungai Besi, ada abang-abang polis trafik, askar semua ada kat situ. So adalah, kita ada goodies yang kita bawa nak bagi kat abang-abang polis ni. Sebab taklah apa sangat, dia lebih kepada apa dia panggil, jajan. Orang Jawa kata jajan. Dia lebih kepada biskut-biskut, kuih-kuih kan, kuaci, makan ringan lah. Makan ringan. So bolehlah dia kunyah-kunyah. Berpeluh-peluh abang polis ni berdiri kat situ. Berpeluh-peluh saya tengok dia kena semak satu-satu kereta, dia kena cek satu-satu kereta. Saya tanya dengan abang polis, saya tanya dengan seorang pegawai polis, saya kata, "Tuan, saya nak tanya dengan tuan, dalam 10 biji kereta yang tuan cek ni, berapa kereta yang mematuhi arahan yang telah dikeluarkan?" Maksudnya arahan dalam satu kereta tidak boleh ada lebih daripada 2 orang, melainkan dengan alasan dan juga kelulusan dan kebenaran yang telah diberikan. Sangat mengejutkan Dr. Azrul. Dia kata, Ustaz, dalam 10 kereta, 6 ke 7 kereta tak patuh, Ustaz.
Oh. Masih ramai lagi lah. Ya. So 60 ke 70% yang kenderaan yang lalu di highway tidak patuh kepada arahan yang telah dikeluarkan. So nak cakap macam mana Dr. Azrul? Apa excuse kita nak bagi? So kita tak boleh nak sabar untuk mengawal pergerakan kita. So teruji tak? Terujilah. Sabar kita. So benda-benda macam ni yang saya fikir selain daripada kita teruji dalam rezeki, kita teruji dalam pergerakan, kita teruji juga dengan bagaimana kita nak sabar menerima sesuatu arahan. Walaupun benda tu pahit, tapi ianya adalah demi kemaslahatan kita bersama. Panjang dah saya cakap, saya beri peluang pula untuk Dr. Azrul cakap. Tak ada, dia orang kata kalau air dah ada tu tayamum batal lah. Baik, apa yang boleh saya simpulkan, penyataan dan juga penerangan daripada Dr. Farid Ravi lagi, kita dah boleh lihat sabar dalam Al-Quran ada dua maksud utama. Yang pertamanya menahan diri, yang keduanya keteguhan jiwa. Maksudnya untuk menjadi seorang yang sabar perlu ada keteguhan jiwa di situ. Maka situasi yang Dr. Farid sebutkan tadi memerlukan kita memahami dua perkara inilah, iaitu menahan diri, yang kedua perlu ada keteguhan jiwa. Baik. Benda yang kedua yang kita nak bincang, poin yang kedua, kita selalu dengar fasbir sabran jamila. Sabarlah dengan kesabaran yang indah. Okey. Apa yang kita faham sabran jamila ni ada dua makna lah. Yang pertamanya, macam mana kita nak dapatkan sabar yang indah? Yang pertamanya tidak terlalu bersedih ketika ditimpa musibah. Yang keduanya tidak mengadu kepada selain Allah. Dan ditambah oleh Al-Mawardi dalam kitabnya An-Nukat, satu lagi poin penting, dia kata yang dimaksudkan sebagai sabrun jamil ni juga adalah menunggu dan tidak terburu-buru dalam membuat keputusan. Macam Dr. Farid sebut tadi lah, kan? Semua orang nak cepat, nak beli makanan, nak keluar untuk ambil barang dan sebagainya, tapi ada orang yang sabar, ada orang yang tidak boleh sabar. Maka sabrun jamil menuntut kita untuk menjadi orang yang tunggu seketika, bagi laluan kepada orang lain, kan? Supaya benda-benda inilah yang akan bawa kita untuk lebih selamat sebenarnya, terutamanya ketika berada dalam tempoh PKP ni. Baik, Dr. Farid. Dr. Azrul, saja nak tanya Dr. Azrul. Ya. Dia, kalau Mak Saleh dia sebut be patient. Be patient ni suruh sabar kan? Betul? Ejaan patient tu sama tak dengan pesakit? Sama kan? Sama, be patient. So sabar ni satu yang menyakitkan kot? Of course lah. Of course. So sakit itu yang nak dirawat. Ya, perlu dirawat ya. Perlu dirawat, ya. Betul. Sebab tu kalau kita tengok Nabi Ayub AS kan, ketika mana berhadapan dengan ujian yang besar. Tapi kita tengok bagaimana adab baginda tidak melatah seperti yang disebutkan oleh Dr. Farid tadi, tidak maki hamun orang lain dan sebagainya. Tapi apa yang disebut dalam surah Al-Anbiya ayat 83, anni massaniyadh-dhur wa anta arhamur rahimin. Aku dijangkiti penyakit, satu yang bahaya, tapi apa yang disebut wa anta arhamur rahimin. Maka ini akhlak dan juga adab apabila kita ditimpa musibah, kena bersangka baik dengan Tuhan. Dr. Farid? Mungkin Dr. Farid boleh kupaskan dengan lebih lanjut tentang isu ni. Saya 2 tahun lepas, bulan 12, saya pergi umrah. Ya. Ini cerita kisah benar lah apa yang berlaku pada saya. So dalam bulan 12 saya pergi tu, Imam Sudaisi tak silap saya, dia jadi Imam Isyak. Imam Sudaisi tak silap dia jadi Imam Isyak. Dia baca ayat ni, Rabbi inni massaniyadh-dhurra wa anta arhamur rahimin. Begitu ayatnya. Ayatnya begitu kan? Betul ayatnya. Anni massaniyadh-dhur, aywa. Anni massaniyadh-dhur wa anta arhamur rahimin. Dia bila baca ayat tu, saya rasa sebab. Saya rasa betul-betul rasa sebab. Saya kata, ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Apa susah untuk Nabi Ayub nak bagi tahu apa penyakit yang dia kena? Betul. Kan? Tuhan, kau tengok aku ni dah kena penyakit kulit dah ni. Aku dah kena penyakit itu. Tuhan, aku ni sakit ni. Tak. Dia punya adab dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia kata,
inni massaniyad-dur. Perkataan massaniyad-dur ni sangat halus. Betul. Aku macam ditimpa, macam disentuh sesuatu mudarat, wahai Tuhan. Aku nak bagi tahu terus terang tu dia tak sanggup. Adab dia, ya. Dia adab dengan Allah Subhanahu Wa Taala kan. Jadi lihat betapa tingginya sifat sabar yang ada pada Nabi Ayub alaihi salam. So benda ni yang saya fikir cantiklah tu. Sabar itu adalah juga membawa maksud menahan diri. Sabar al-habsu. Sabar itu juga membawa maksud mengadu pada tempat yang betul, itu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar itu juga bermaksud sakit. Dan kalau lihat dalam surah Al-Baqarah kan, kita bila baca wasta'inu bis-sabri was-salah. Kan? Bis-sabri was-salah. Dia sebut innallaha ma'as sabirin. Sebutnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Bis-sabri was-salah. Mohon perlindungan kepada Allah dengan bersolat dan bersabar. Wasta'inu bis-sabri was-salah, minta maaf. Mohon perlindungan kepada Allah dengan sabar dan juga dengan solat. Tapi hujungnya disebut apa? Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Kenapa tak sebut innallaha ma'al musallin? Kenapa Allah tak sebut Allah bersama orang yang solat, tapi Allah kata Allah bersama orang yang sabar. Nah, sekarang kita lihat. Kalau begitu, bagaimana kita boleh gambarkan antara solat dengan sabar? Sabar besar ke solat lagi besar? Solat Sabar. Sabar lagi besar. Tak, kalau kita nampak dia lah secara dia disebutkan dulu, tapi kalau kita nampak dari sudut kefarduan ibadahnya, kita nampak solat kan. No issue. Kefarduan no issue. Tapi dari sudut penggunaan tu, kedudukan kalimat solat dengan sabar dulu sabar lebih besar daripada solat. Sebab Allah nak beritahu, dalam solat itu sendiri perlukan sabar. Dalam solat perlukan sabar. Dalam sabar tak perlukan solat. Ya. Okey. Solat itu sendiri perlukan kepada sabar. Faham? Nak tangkap tak? Faham. Mungkin tak tahulah kalau nak tangkap. Harap tadi yang salah tafsir. Jangan yang salah tafsir yang kata, oh kalau macam tu cukuplah sabar tak payah solat. Jangan. Saya nak beritahu, bila Allah menggunakan lafaz sabar itu mengatasi lafaz solat. Saya mungkin zuhur solat, asar solat, maghrib solat, isyak solat dan juga subuh solat. Yang ni kefarduan 17 rakaat. Selain daripada solat, apa yang akan mendominasi hidup saya? Sabar. Betul tak? Sabar. So saya nak beritahu, kita tak menafikan kefarduan dan keutamaan solat, tiang agama. Solat ni syariat yang Allah fardukan, kata Nabi Muhammad. Allah angkat Nabi Muhammad pergi ke Sidratul Muntaha, Allah wahyukan. Besar solat ni. Tapi dalam besar solat tu, Nabi SAW juga memperlihatkan sabar itu satu yang sangat besar. Kalau kita lah Dr. Azrul kan, apa yang berlaku kat Nabi berlaku kat kita kat Kota Taif. What do you expectation? Taif? Apa yang berlaku kat Nabi berlaku kat kita. Okay. Kita yang kena balik, kita yang kena halau, kita yang kena maki hamun kan. Apa yang kita akan cakap? Kena pula malaikat datang tanya. Bagi tahu aku apa aku perlu buat. Betul tak? Dalam keadaan Nabi SAW darah sedang mengalir. Basahi sepatu baginda Rasulullah SAW. Baginda mendatangan kepada Allah. Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Dan doa tu panjang kan. Kepada siapa engkau nak serahkan aku ya Allah? Kepada siapa engkau nak serahkan aku ya Allah? Kepada kaum mana yang kau nak serahkan? Jadi doa tu kan cantik yang Allah Nabi SAW baca. So itu menggambar sabar Nabi SAW. Allahu Akbar. Kehidupan Nabi SAW keseluruhan tu adalah manifestasi kepada lafaz sabar. Okey. Alhamdulillah. Sangat hebat Dari dia lah, kita mungkin sabar ni mudah untuk disebut di bibir, di mulut, di lisan. Tapi bila kita terkena, kita tahu sama ada kita sabar ataupun tidak Betul, sebab itu susah. Saya pun, dulu kita duduk Jordan, kita tahulah macam mana kita punya
Saya balik Jordan ni, kawan-kawan kata, "Weh, pasal apa Ustaz Farid nampak kasar ni?" Kawan Arab. Gaduh dengan orang. Saya pula duduk dengan saya punya supervisor saya tahu. Siapa yang tak kenal supervisor saya? Dia seorang yang tegas, cakap direct kan. So saya betul lah, guru ni influence anak murid. Kita terinfluence dengan guru kita kan. So balik. Jadi itu dah sikap diorang. Balik Malaysia tak boleh. Malaysia dia kena apa-apa pun kena tahan. Kena sabar. Ada benda yang kena sabar. Tapi tak boleh juga kita semua benda kita nak lepaskan begitu tanpa apa? Tanpa kontrol kan? Tanpa kontrol. Semua kita kena ada kontrol. Semua ada batasan. Dia la tafrid, la ifrat, la tafrid. Betul tak? Dalam sabar pun sabar juga. Kita tak boleh lah sampai orang buat kita, orang peleceh kita. Kalau samalah juga Dr. Azrul, kalau kita nampak sesuatu kesalahan depan mata kita, mungkin sabar itu bukan di situ tempat dia kot. Betul. Kan? Ya. Jadi ada sabar ni dia dalam kerangka yang kita mesti dia masukkan dia dalam set yang betul. Konteks yang betul. Konten yang betul, ya. Itulah menariknya sabar ni lah. Susah nak lakukan. Betul lah. Cuma kita lihat pembahagian sabar ni ada beberapa jenis kan. Seperti mana disebutkan oleh Ibnu Kathir. Cuba dia sebutkan as-sabru sabran. Dia kata sabar tu ada dua jenis lah. Yang pertama dia kata sabrun ala tarkil maharim. Okay, sabar dalam meninggalkan perkara-perkara yang haram. Kemudian dia kata sabrun ala fi'li ta'at. Sabar dalam melakukan ketaatan. Tapi apa yang menariknya dia sebutkan wasani aktsaru sawaban. Wasani aktsaru sawaban. Maksudnya yang kedua, yang sabar dalam melakukan ketaatan tu lebih banyak pahala berbanding dengan meninggalkan perkara-perkara yang haram. Mungkin Dr. Farid boleh komen? Ya, sebab saya fikir bila dia bagikan sabar, saya sebut tadi kan, sabar dalam mentaati Allah, sabar dalam meninggalkan tegahan daripada Allah Subhanahu. Jadi sabar dalam mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, dia kata lebih besar pahalanya berbanding dengan sabar dalam meninggalkan tegahan atau kemungkaran, benda maksiat. Sebab dia bila seseorang itu beramal soleh, seseorang itu melakukan amal-amal kebajikan, seseorang itu memenuhi citra yang dikendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada ciri-ciri ibadur rahman dalam diri dia, ada ciri-ciri yang boleh diangkat dia sebagai seorang abid, seorang hamba, maka secara tidak langsung itu akan menyebabkan dia meninggalkan perkara yang ditegar. Sebab dia sudah, kehidupan dia sudah didominasi dengan amal soleh. Sebab dia sudah jatuh hati dengan mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sudah dapat merasakan kemanisan dalam mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia dah boleh merasakan betapa bahayanya kalau mendekati perkara-perkara munkarat. So dia nampak di situ adanya unsur tasjid, adanya unsur menggalakkan dalam mentaati fi'lul khairat dan juga fi'lul ta'at, dalam melakukan perkara kebaikan dan juga mentaati Allah, supaya dengan demikian dia dapat meninggalkan perkara yang tegar. Katakan seseorang itu meninggalkan, hanya sabar dalam perkara mungkar. Hanya sabar dalam perkara mungkar. Ada orang hidangkan dia arak, tak minum. Ada orang, ada wanita ajak dia berzina, dia tak terlibat. Ada orang bagi dia rasuah, dia tak makan. So yang tu dia sabar, meninggalkan. Tapi dia tidak menzahirkan sifat taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk yang lebih utama. Sebab bagi saya, elemen soul, maksudnya roh manusia ini perlu diasuh dan juga mendapat santapan yang sebenarnya. Semalam saya ada petik saya ada sebut satu buku dulu semalam. Nama buku ni saya sebut dah 5-6 tahun lepas, tapi nama pengarang tiba-tiba lupa. Buku berjudul Excellent Without a Soul. Excellent Without a Soul. So karangan Profesor Larry Harris. Dia bekas Dean Postgrad School Harvard University. Dia cuba menggambarkan bagaimana kecemerlangan nak dicapai. Dia merasakan kegusaran apabila kejayaan dicapai oleh manusia melalui universiti-universiti terkemuka di dunia,
tanpa melihat kepada elemen tarbiyah ruhiyah, tazkiyatun nafs. So, dapat lihat bahawa tazkiyatun nafs membentuk jiwa itu akan lebih mendominasi seseorang dalam meninggalkan fi'lul munkarat. Jadi, bagi saya samalah, kita sangat setuju dan dengan panduan yang diberikan oleh Imam Ibnu Katsir. Ibnu Katsir dalam memberikan dua jenis sabar. Sabar dalam tarkul munkarat dan juga sabar dalam fi'l khair ataupun sabar dalam mentaati perintah Allah. Betul lah, bukan senang. Azan dilakukan, contoh, ambil contoh kan. Azan dilakukan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berapa ramai yang segera solat? Dia betul taat, tapi berapa ramai buat? Kalau kita lihat, Dr. Azrul, ada kajian orang buat. Di Malaysia ni baru 30% orang Islam bayar zakat. Baru 30% orang Islam bayar zakat. 30% sahaja 30% baru. Yang lain semua mungkin dia buat bayar sendirilah. Ini mengikut bancian yang kajian dilakukan. Ataupun 30% di Lembah Kelang. Which is number tu, jumlah tu sangat sedikit. So, mana kesabaran dia dalam mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba lihat berapa ramai yang berkemampuan tak daftar pergi haji lagi. Dan berapa ramai yang pergi haji dan berapa ramai yang tak pergi haji. Betul kan? Berapa ramai pula dalam mentaati. Okey, kita ambil contoh yang lain pula, Dr. Azrul. Sekarang musim COVID. Betul kan? Musim COVID ni, kita tahu ada package ransangan yang diumumkan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri. Kita tahu agensi-agensi tertentu telah terlibat. Saya melalui Lembaga Zakat Selangor dengan sahabat-sahabat juga terlibat dalam menyediakan bantuan kepada asnaf-asnaf. Tadi petang pun saya berbincang macam mana nak membantu asnaf mu'allaf supaya mereka tidak tercicir sepanjang COVID ni. So, kita semua cuba menggerakkan semua. Dan saya sebagai Nazir Masjid Bandar Seri Putra, ini bukan satu kebanggaan, tetapi saya nak share dengan kawan-kawan. Sebagai Nazir Masjid Bandar Seri Putra, sehingga minggu baru ni, Jumaat baru ni, kita telah peruntukkan sebanyak 72,000 untuk membantu asnaf yang dan juga mereka yang terputus bantuan kewangan di sekitar Masjid Bandar Seri Putra. So, maksudnya, sabar dalam mentaati perintah Allah, segera menyahut. Ini agensi punya kerja, Dr. Azrul. Betul kan? Ini agensi punya, maksudnya ini tanggungjawab agensi. Tapi dalam masa yang sama, Dr. Azrul perasan tak? Ada satu lagi tanggungjawab. Tanggungjawab sebagai masyarakat. Betul kan? Kalau di taman saya katakan ada 200 buah rumah. Dalam 200 buah rumah saya ada 10 rumah yang miskin. Siapa yang take care 10 rumah miskin tu? Lepas tu 200 buah rumah ni tak jaga. Betul ke tak betul? Dia baru sampai konsep wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kemudian wala yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Betul kan? Lepas tu apa lagi? Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ta'arafu itu mesti membawa kepada takaful, tadamun dan juga ta'aruf. Dia mesti bawa. Maksudnya bukan sekadar awak tahu dia tu siapa, tapi dia sampai ke peringkat membawa satu budaya hidup, konsep yang ada konsep mengimbangi, mengambil cakna. So ini semua masuk dalam kategori sabar dalam melakukan perkara-perkara kebaikan. Hari ni kan, sorry saya nak mencela juga sikit. Hari ni kita tanya apa orang buat. What people do. What you do. Tapi pernah tak tanya what I do? Ataupun kita tanya apa you buat? Apa orang tu buat? Kenapa kita sibuk tanya orang Sibuk tanya orang. You tanya tak diri you sendiri, apa yang you dah buat? Atau you ni duduk komen je, ulas saja. Jangan jadi orang macam tu. Kita ni asyik melihat kesilapan, kekurangan orang lain. So sebab itu sabar dalam mentaati Allah itu adalah lebih besar bagi saya lah. Sebab tu mungkinlah sebab tu dalam surah Al-As itu Allah Taala sebutkan illal ladzina amanu wa amilus solihat sahaja. Kan tidak ada penegahan untuk melakukan maksiat. Betul? Betul. Sebab itulah mungkin Ali wujudkan sabar dalam diri ni. Kalau kita tengok kan Nabi Yunus alaihi salam
ketika mana berada dalam perut ikan nun. Okey. Seperti mana disebutkan dalam surah As-Saffat ayat 143, falaula annahu kana minal musabbihin. Okey. Kita tengok bagaimana Nabi Yunus alaihissalam merupakan seorang yang bertasbih. Perkataan musabbih datang dalam bentuk isim fa'il. Okey. Isim fa'il dan kita faham dalam bahasa Arab isim fa'il itu isim bermaksud sesuatu yang tetap dan berterusan. Betul? Okay. Bermaksud Nabi Yunus bukan sahaja bertasbih ketika berada di dalam perut ikan. Maksudnya betul, sebelum itu juga baginda turut bertasbih memuji betul Allah Subhanahu Taala. Jadi mungkin kita boleh katakan untuk menjadi orang yang sabar, perlu persiapkan diri kita ketika kita senang supaya bila kita susah, kita tahu apa kita nak buat dan ini akan berikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi musibah yang sedang kita alami. Tuan Farid, mungkin boleh komen? Ya. Laula minal musabbihin labisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Asun, aywa. Jadi Allah Ta'ala beritahu wanada fi zulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi ini doa yang Nabi Yunus alaihi salam baca dikala dia ditelan oleh ikan kita kata ikan apa ya? Ikan paus. Ikan nun. Ikan nun, ikan paus. Ikan paus. Dr. Azrul, saya dah baca satu artikel rupanya ada sejenis enzim dalam perut ikan paus ni. Orang masuk dalam tu, dia jadi macam orang tu dia awet. Okey. Dia punya kandungan dalam badan enzim atau asid dalam perut ikan tu. Awet, tapi dia mati tak? Tak mati. Oh, okey. Dia macam boleh survive lah dalam tu. Dia ada enzim yang boleh menjadikan orang tu tak rosak benda. Jadi adalah kajian, saya tak habis baca. Saya baca sikit. Dalam bahasa orang putih kan. Kita bukan pandai pun bahasa orang putih ni. Sama lah kita. Jadi kena banyak belajar. Ustaz, apa ni? Ustaz UIA pandai. Kita ustaz kampung. Jadi, kalau kita lihat kepada Nabi Yunus alaihi salam, bila dia, Allah Ta'ala gambarkan laula minal musabbihin. Saya setuju dengan pandangan Dr. Azrul. Dr. Azrul kata, musabbih ini adalah isim fa'il. Itu menggambarkan konsisten dan juga continuously yang ada dalam watak Nabi Yunus alaihi salam sebagai seorang yang bertasbih siang, petang, pagi, malam. Kita tahu tasbih ini adalah menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Manifestasi kepada menyucikan Allah Subhanahu wa taala ialah mengangkat kalimat Allah, menjadikan Allah sebagai Tuhan dan juga mengajak orang lain yang menyembah selain Allah kepada Allah. So itu adalah manifestasi kepada tasbih. So tasbih ini musabbihin, boleh juga saya faham laula minal musabbihin, tasbih ini bukan Nabi Yunus saja yang bertasbih. Ikan paus tu juga bertasbih. Ikan lain dalam laut tu bertasbih. Tasbih. Segala makhluk yang ada di atas lautan dan di daratan, di langit, semua bertasbih. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum. Setiap sesuatu yang ada hidup di atas permukaan bumi ini, semua itu, bukan hidup maksud saya, segala sesuatu yang ada di atas permukaan bumi ini bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala, tapi kalian yang tak faham bahasa tasbih mereka. Cuma Nabi Yunus alaihi salam membawa perwatakan ataupun membawa sifat tasbih ini setelah dia merasakan bahawa dia hilang, dia mesti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu hanya Allah Subhanahu wa taala yang boleh keluarkan dia daripada perut ikan Yunus. Kan laula minal musabbihin labis ikan nun, laula minal musabbihin labisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau Nabi Yunus kekal dalam perut ikan tu, dia kata ila yaumi yub'atsun. Tak mati. Betul. Sebab itu saya sebut tadi asid atau benda yang ada tu dia boleh hidup. Nabi Yunus boleh hidup dalam perut ikan sampai hari kiamat. Sampai hari akhir. Kalau Tuhan kendakilah. Baik. Ini memperlihatkan sifat yang perlu ada pada kita juga, Dr. Azrul. Saya sendirilah yang selalu lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Kena kembalikan balik tasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala.
menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Lafaz subhanallah ni dia sangat ringan pada bibir, besar, berat pada timbangan, tapi sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh kita lihat bahawa lafaz tasbih ini yang diucapkan oleh Nabi Yunus alaihi salam, dia lebih kepada menggambarkan perwatakan dan juga kepribadian ada dalam diri Nabi Yunus alaihi salam. Jadi kita sekarang ni, saya pernah cakap dengan Dr. Azrul, saya cakap dengan kawan dalam kuliah tafsir saya sebut, kalau dikala Nabi Yunus alaihi salam berada dalam perut ikan Nun, lalu Nabi Yunus alaihi salam bertasbih memuji Allah sehingga Allah keluarkan dia daripada perut ikan Nun. Saya sebut kita sekarang ni yang dilanda COVID, yang kita dikurung kita berkurungan dalam rumah. Juga seperti dalam perut ikan Nun. So kalau nak cari jalan keluar, semua yang duduk dalam rumah tu kena banyak bertasbih. Ingat Tuhan. Betul. Ingat kembali kepada Tuhan, ya. Ingat kembali kepada Tuhan. So sepanjang kita duduk rumah, kita tasbih puji Allah Subhanahu wa taala. Banyakkan tasbih puji Allah Subhanahu wa taala. Dr. Azrul, saya Allahu Akbar, bila saya malam tadi saya cuba muhasabah sikit lah kan. Muhasabah sikit, saya kata dalam 20 hari ni mata kita dah banyak kita kawal. Tak keluar kan? Mulut kita banyak kita dah kontrol. Kita tak cicak dengan kawan-kawan ni lah, macam-macam kita dengan macam-macam kita sembang kan. Sudah dikontrol kan. So masa kita bersama keluarga 20 hari ini, dia adalah satu kepeluang, nikmat. Yang keempat, kita dapat rehat yang cukup. Saya saban hari rehat tak cukup. So 20 hari ni rehat, terlebih rehat pun ada kadang-kadang. So Allah bagi balik. Yang kelima, Allah shut down dulu alam ni daripada gangguan manusia. Shut down, totally shut down. Kan? Udara semakin bersih. Sungai semakin bersih. Binatang-binatang, serangga-serangga keluar. Berkeliaran kan. Dia rasa mula bebas. So alam ni sudah merasakan sedikit keseronokan tanpa kehadiran manusia sebagai manusia suka rosakkan alam ni. So, percayalah Dr. Azrul dan juga sahabat-sahabat sekalian, 41 hari shutdown ini, dia akan memberi manfaat untuk beberapa puluh atau beberapa tahun. Manfaat dia. Sebab kita shutdown dia ada ekosistem, autopilot system untuk develop balik alam ni dengan kembali balik. Kalau tak, manusia ni gairah, macam-macam manusia buat. Macam-macam buat, tak peduli dah. Kan? Saya tak tahu lah, rumah bangunan mencakar langit, merata-rata. Esok kan kita bangunan banyak, orang tak ada. Tak buat apa. Betul tak? Kita ada tanah-tanah pertanian yang sudah digazetkan pula sebagai tanah pembangunan. Ini satu benda yang saya minta maaf, saya kurang setuju sebab saya ni pencinta alam. Kan saya nak lihat biar banyak tumbuh-tumbuhan berbanding dengan bangunan. Yang ada sudah cukup lah. Kita habis tolak. Besok kita nak makan apa? Kita nak makan apa? Takkan kita nak kepak dinding makan simen. Kita nak orang kita hidupkan balik agriculture system. So, kena banyak belajar lah melalui COVID ni. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala beri kita sumber inspirasi, kekuatan. Wow, InsyaAllah. 8.55 Dr. Azrul. Ya? Seronok saya mengentas, sudah 8.55. Itulah, sekejap je masa. Okay, Dr. Farid. Terima kasih atas pencerahan tadi. Cuma sekarang kita ambil ruang sikit untuk kita jawab persoalan daripada yang mengikuti siaran secara langsung pada malam ni. Antara soalannya, okey. Sampai bila kita perlu bersabar, Ustaz? Sampai akhir hayat. Sampai akhir hayat. Okey, Ustaz. Bolehkah kita merasakan diri kita ada sifat-sifat yang dinyatakan dalam surah Al-Asr? Boleh. Kalau saya ni beriman tak? Saya beriman. Saya ada amal soleh tak? Ada amal soleh. Saya ada tak pesan-pesan kebenaran? Ada. Saya ada tak sifat sabar? Ada. Barangkali sudah ada. Tetapi sejauh mana ianya benar-benar utuh, sejauh mana ia benar-benar solid, itu kita saja yang tahu. Dia iman ini betul lah, semua diguna dalam bentuk past tense. Illal ladina amanu, yang telah beriman, yang telah beramal soleh.
yang telah itu yang kita sebut, yang macam Dr. Azrul kaitkan dengan dengan apa? Dengan pembahagian sabar yang dilakukan oleh Imam Ibnu Katsir. Maksudnya sabar dalam mentaati Allah itu lebih besar pahalanya. Betul kan? Yeah. So, saya sudah pun mendapat iman, saya sudah pun beramal soleh. So, boleh tak saya jaga continuously benda tu secara berterusan? Sebab saya tak nafikan akan ada ujian-ujian untuk mengendurkan. Betul tak? Mengendurkan. Sebab itu kita lihat, kalaulah semua kita tahu kelebihan dan fadilat hebatnya bulan puasa, kita akan berharap biarlah setahun itu bulan puasa. Sebab kita tahu kebaikan. Begitu juga dengan amal soleh. Amal iman, amal soleh. Jadi kalau ada tu, cuba suburkan. Cuba suburkan, jaga elok, jangan tercemar. InsyaAllah boleh. Adalah ciri-ciri tu. Cuma sabar tu, adalah saya pun ada sabar. Saudara pun ada sabar. Dr. Azrul ada sabar. Tapi betul. Sabar kita ni tahap tu, berbeza-beza. Ada kalanya macam nak marah pun ada kan. Tapi nak macam mana? So, Dr. Azrul, satu benda yang lucu tau. Apa dia? Kadang anak kita menangis nak benda kan. Nak menangis nak benda. Kita jawab balik macam mana? Sabarlah, abang cakap. Tak boleh sabar saja. Kita tak sabar. Kita bagi tahu anak kita sabar, cara bagi tahu pun tak betul dah. Sabar kejap boleh tak? Sabar. Kan lain kan intonasi tu? Masih. Okey, soalan selanjutnya Ustaz, bagaimana cara untuk sabar tanpa merungut ataupun mengeluh? Sabar? Bagaimana cara untuk sabar tanpa merungut ataupun mengeluh? Dia kata as-sabru 'inda sudfatil ula. Sabar itu mesti dizahirkan ketika sesuatu musibah itu timpa di awal, di pangkal. So bila kena saja innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila kena saja dia nampak Allah Subhanahu wa taala, tak nampak benda lain. Itu dia kena letak mula-mula solid. Barulah nampak jatuhnya pandangan Allah dan adanya nilai beriman pada qada dan qadar. Betul kan? Kalau dia telah merungut, kenapa saya ya Allah, kenapa bukan orang tu, kenapa kita tanya kenapa ini merungut. So hujung sekali dah merungut dari pagi sampai tengah hari petang, baru dia kata, nak buat macam mana Ustaz? Terima je lah. Dah hujung dah. Yang Tuhan nak lihat awal tadi maklum. Oh Pak Long. Oh saudara saya. Awal sekali tu Allah nak lihat. Apa you punya respon paling awal bila kita ditimpa sesuatu. Itu yang paling penting. Tak dinafikan, mungkin iman kita masih lemah lagi, kita masih lagi bertanya, hati kita masih bertanya, yang ni yang kita nak asuh. Ini kuliah ni kita nak bagi panduan lah ni supaya kita dapat slow-slow kita baiki kan. InsyaAllah. Boleh? Okay, mungkin kita boleh laksanakan wa idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan bila ditimpa musibah, first kena tahu yang kita ini adalah milik Allah. Dan kita sebenarnya tidak punya apa-apa. Apa yang kita ada di atas muka bumi ni hanyalah sekadar pinjaman daripada Allah Subhanahu Taala. Maka kita tidak akan terlalu fikirkan harta dan sebagainya. Bukan tak penting harta itu, tetapi tidak terlalu menjadi orang yang obses kepada harta sebagai contohnya. Sekarang kita lihat orang-orang yang kehilangan pendapatan sebagainya, ini yang dicanang-canangkan di dalam sosial media, mengatakan mereka hidup susah dan sebagainya. Tapi lah, bagaimana usaha untuk kita menghadapi itu perkara yang lebih penting. Mencari solution yang lebih penting berbanding dengan kita terlalu fokus kepada masalah. Sekadar merungut, tapi tidak mencari jalan penyelesaian. Betul. Baik, Ustaz. Soalan seterusnya. Antara syukur dan sabar, mana yang perlu hadir dulu? Antara syukur dan sabar. Sabar. Yang mana dulu? Syukur lah. Syukur dulu. Sebab? Syukur dulu perlu hadir. Contoh kan, saya jalan kaki, saya naik kereta. Saya naik kereta. Sambil saya bawa kereta tu, saya tengok ada bawa motor. Saya kena bersyukur tak? Saya kena sabar kan saya kena syukur? Syukurlah. Sebab saya ada, Allah bagi rezeki, saya boleh bawa kereta. Ada rezeki boleh beli kereta, bawa kereta. Kawan tu bawa motor. Kadang di celah tu ada anak pula. Hujan pula. So saya kena bersyukur lah. Yang naik motor,
dia jalan depan, dia tengok ada naik basikal. Yang naik motor kena bersyukur tak? Kena bersyukur. Sebab ada kawan yang dia nampak terserempak tadi, motor tak mampu beli. Naik basikal. Yang naik basikal jalan tegur depan, dia tengok ada pula orang jalan kaki. Nak beli basikal pun tak mampu. Jadi yang naik basikal tu bersyukur tak? Kena bersyukur. Yang jalan kaki pula jalan-jalan, tengok depan lagi, dia tengok ada seorang lelaki tolak kawan dia pakai naik wheelchair. Dua-dua kaki dah tak ada. Barangkali aksiden ke, diabetes ke, kena potong, tak tahu. Tapi kaki tak ada. Jadi yang jalan kaki tadi tu, bila tengok orang yang tak ada kaki duduk wheelchair, dia bersyukur tak tidak? Dia kena bersyukur. Yang naik wheelchair jalan ke depan, dapat berita kawan ada sekawan dia, kawan baik dia dah meninggal. So yang tak ada kaki tu kena bersyukur tak? Kena bersyukur. So, tengok orang yang lebih kurang dari kita kan? Ya. Yang ditimpa musibah lebih teruk daripada kita. Ya. Syukur ini lebih besar. So syukur ini mesti datang dulu. Contohnya saya jatuh motor atau aksiden, kaki saya patah. Saya kena bersyukur. Sebab masih ada nyawa lagi. Masih ada nyawa lagi. Sabar tu datang sekali. Tapi yang saya kena ada syukur. Terima kasih ya Allah, kaki je patah. Ada orang aksiden meninggal. Satu family meninggal. Betul kan? So sebab itu kadang-kadang saya pergi hospital, sama ada isteri sakit, siapa sakit. Kita tengok, betul kita sakit, tapi tengok orang yang lebih sakit daripada kita. Boleh tak kita simpulkan orang yang tidak bersyukur, dia susah untuk bersabar? Boleh kita simpulkan begitu? Orang yang tidak bersyukur, dia susah untuk sabar? Of course. Okay. Dia syukur dan sabar, ini dua benda yang mesti datang sekali. Ini yang disebut oleh Syekh Abdul Hamid Al-Farahi. Kalau dilihat tunjang kekuatan Islam ni dua unsur tu. Syukur dan sabar. Okey. Itu dua elemen yang perlu ada pada betul. Mereka dikatakan beriman ya. Betul. Okey. Okey Ustaz Farid, kita dah pukul 9.03. Saya takut nanti kita tiba-tiba termati sendiri, shutdown. Cuma saya nak Ustaz Farid bagi kesimpulan daripada perbincangan kita pada hari ini. Tajuk kita iaitu sabar teladan dari Al-Quranul Karim. Silakan. Terima kasih Dr. Azrul, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang setia bersama kami. Hampir 1 jam dalam program membincangkan perkara berkaitan dengan sabar, teladan, sumber inspirasi. So saya suka lihat sabar ni, kalau kita lihat, kita ni banyak bincang contoh-contoh Nabi dan Rasul. Setiap Nabi dan Rasul dalam Al-Quran, bila kisah mereka dimuatkan, mesti ada diperlihatkan sifat mereka terhadap insiden-insiden yang mereka hadapi. Jadi tadi Nabi Yusuf AS, fasabrun jamil, wallahul musta'anu ala ma tasifun. Allah kata sabar itu lebih indah daripada nak cepat melatah ataupun nak cepat mencari salah orang ataupun nak mensabitkan seseorang. So sabar itu nampak lebih mendominasi. So begitu juga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan ujian. 13 tahun di Mekah, pergi ke Madinah 10 tahun pula. Kalau di Mekah Nabi sallallahu alaihi wasallam terpaksa berhadapan dengan kafir Quraisy, bila Nabi sampai di Madinah, Nabi berhadapan pula dengan golongan munafikin. Sehingga akhir hayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda perlihatkan sifat sabar yang sangat tinggi. Kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita carilah sumber inspirasi daripada Al-Quran Al-Karim. Kita lihat kehidupan para alim ulama dan juga para salafus saleh, bagaimana mereka memperlihatkan sifat sabar. Kita kena ingat, sifat sabar Allah bersama. Innallaha ma'as sabirin. Nak dapat kebersamaan Allah Subhanahu wa taala, kita mesti tunjuk sabar. Bila sesuatu perkara berlaku, kita perlihatkan sabar, Allah kata ini kekasih aku. Okey, alhamdulillah, satu pencerahan yang sangat baik daripada Dr. Farid Ravi. Untuk makluman semua, Dr. Farid Ravi merupakan penasihat Tadabbur Center, yang kita mula. Dan untuk makluman semua, saya nak reveal hari inilah yang berikan nama Tadabbur Center itu adalah Dr. Farid Ravi. Mungkin ramai yang tak tahulah. Amin ya Allah. Jadi terima kasih banyak. Terima kasih banyak kerana memberikan bimbingan kepada kami, dan InsyaAllah kalau ada ruang lagi kita akan teruskan slot-slot begini. Semoga ramai orang yang boleh mendapat manfaat daripada slot-slot begini. So kita kena manfaatkan juga social media, Dr. Farid. Betul. So kita nak kesimpulan sabar hari ini, sabar kita perlu kembali kepada Tuhan, mengadu kepada Tuhan. Bukan mengadu di social media, mengadu di FB, mengadu di Instagram dan Twitter dan sebagainya. Maka
kita nak menonjolkan ciri-ciri orang beriman, iaitu bila ditimpa musibah perlu sabar dan kembali kepada Tuhan. Jadi sekadar itu saja. Terima kasih kepada semua yang ikut program kita secara live. InsyaAllah Ustaz Farid kita akan sambung lagi dengan tajuk-tajuk yang rasa lebih menarik untuk kita bawa kepada penonton-penonton kita. Sekadar itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi